Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga di dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang baru masuk saya ucapkan ahlan wa sahlan Puan Ana, Puan Rosna, Puan Salmah dan sahabat-sahabat yang lain. Yang baru masuk boleh bantu saya share, bantu saya like, bantu saya tag rakan-rakan tuan-puan, tag suami, tag isteri, tag saudara mara, tag anak-anak, tag rakan tetangga, tag rakan sepejabat, taglah rakan-rakan tuan-puan, sesiapa sahaja, agar mereka dapat bersama dengan kita dan mengambil manfaat daripada penyampaian-penyampaian dan ilmu-ilmu yang akan dikongsikan pada malam ini. Moga-moga ianya menjadi jariah kepada kita, kepada ibu ayah kita, kepada guru-guru kita, kepada pasangan hidup kita, kepada kaum keluarga kita, kepada sesiapa sahaja masyarakat Islam kita, insya-Allah. Jadi sebelum kita nak memulakan dan menyambung pengajian kita pada malam ini, sama-samalah kita tuan-puan berselawat kepada junjungan mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga tuan-puan daripada selawat kita 10 kali sebagai pembuka dan sebagai pemula kepada majlis pengajian kita pada malam ini, Allah ampunkan kita, Allah tinggikan darjat kita, Allah kurniakan kepada kita rezeki yang berpanjangan, Allah kurniakan kepada kita syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga untuk kedua ibu bapa kita, kaum keluarga kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita dan sesiapa sahaja mereka-mereka yang kita kasihi, insya-Allah. Sama-sama 10 kali tuan-puan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada malam ini kita sambung lagi tajuk yang baru. Semalam kita dah bahas berkenaan dengan latihan bacaan huruf mad bertemu hamzah wasal. Okey, semalam kita cerita pasal ni. Huruf mad bertemu hamzah wasal. Apabila huruf mad bertemu dengan hamzah wasal pada bacaan wasal, pada bacaan yang bersambung, maka digugurkan sebutan huruf mad, digugurkan sebutan hamzah wasal, dan terus bertemu huruf dal yang berbaris atas ini dengan huruf sin yang sukun. Apabila bertemu huruf mad dengan hamzah wasal, maka kaedah pada bacaan wasal, maka kaedah pada bacaan wasal, pada bacaan bersambung daripada kalimah pertama kepada kalimah kedua ini, maka kaedahnya adalah digugurkan huruf mad, digugurkan hamzah wasal,
maka teruslah lam yang berbaris depan ni terus bertemu dengan sad. Adapun lam ini adalah lam syamsiyah, yang mana hukum dia adalah hukum idgham yang telah diidghamkan kepada sad sini. Maka akan dapat sebutan wa amilus salihat. Maka hilanglah sebutan waw tu, waw mat ni. Fa idza stawaita, maka hilanglah sebutan alif mat, hilanglah sebutan hamzah wasal. Falaqtahama, falaqtahama, kita tak boleh baca dengan falaqtahama. Fa idza stawaita wa amilus salihati, tak boleh tau, tak boleh panjangkan, gugurkan huruf mat tu. Okey, itu semalam punya cerita. So hari ni kita masuk kepada perbahasan dan cerita baru. Masih lagi dalam perbahasan bab iltiqa' sakinain, tetapi di dalam perbahasan latihan bacaan tanwin bertemu hamzah wasal. Tanwin bertemu hamzah wasal. Semalam huruf mat bertemu hamzah wasal, hari ini masuk tanwin bertemu hamzah wasal. Sementara tu saya santuni di ruangan komen. Waalaikumsalam kepada Puan Kalsum Mahmud, Puan Kalsum Moy Abdullah, Puan Saripah, Puan Ana, Puan Rosnah, Puan Salmah dan yang lain-lain. Yang baru masuk saya ucapkan ahlan wa sahlan. Boleh terus bantu saya share. Okey. Tanwin bertemu hamzah wasal. Yang lepas sedikit sebanyak saya dah ceritakan apa itu tanwin. Okey, yang lepas saya dah ceritakan sedikit sebanyak apa itu tanwin. Tuan-puan boleh rujuk di YouTube kita. Di YouTube kita perbahasan tanwin, iaitu perbahasan pada muka surat yang ke-38. Muka surat 38 kita dah cerita sedikit sebanyak apa itu tanwin. Tanwin itu adalah nun sukun. Tanwin itu adalah nun sukun. So, hari ini saya sambung sedikit dan ulang sedikit sebagai ingatan kita berkenaan dengan tanwin. Okey, hari ini saya ulang sedikit. Tanwin ni, okey, saya ambil kalimah ni lah. Dah habis lah dia punya pen dah habis dia punya ini dah habis. Sebentar ya tuan-puan. Allahu sallallahu alaihi Muhammad. Dia punya ubat dah habis, so saya kena refill ubat baru. Baik. So, saya ulang sedikit perbahasan berkenaan dengan tanwin. Tanwin itu adalah nun sukun. Tu tuan-puan kena pegang. Okey. Tanwin tu apa tuan-puan? Tanwin itu adalah nun sukun. Cuma tidak ditulis dengan bentuk nun. Ditulis dengan bentuk baris. Saya ambil contoh. Kita bun. Okey, ni kitabu, ni baris depan. Maka yang bercantum dengan baris depan ini adalah tanwin atau nun sukun. Okey. Kitaban, ini baris atas. Maka yang bercantum dengan baris atas ini adalah tanwin yang merupakan nun sukun. Dan seterusnya kitabin. Okey, ni baris bawah. Maka ini adalah tanwin yang merupakan nun sukun. Okey, kitabun, ini adalah baris depan, ini adalah tanwin. Kitaban, ini adalah baris atas, ini adalah tanwin. Kitabin, ini adalah baris bawah dan ini adalah tanwin. Dan tanwin ini adalah nun sukun. Okey, tanwin ni kena pegang. Tanwin adalah nun mati. Okey, nun sukun ni kena pegang betul-betul. Cuma nun sukun pecah dua tulisan. Satu tulisan nun sukun. Okey, nun sukun ni pecah dua tulisan. Satu tulisan nun betul sukun, sama ada dia ada tanda sukun ataupun tak ada tanda lah. Tak ada tanda macam hukum ikhfa, hukum idgham, dia tak ada, nun kosong. Yang penting dia tak ada baris atas. Ataupun ditulis macam ni.
Okey, walaupun ditulis macam ni, maka dispesifikkan lagi, dikhususkan lagi bahawa bukan dua-dua ini adalah tanwin, melainkan satu tanwin, satu baris. Okey, satu tanwin, satu baris. Satu tanwin, satu baris pula. Satu baris, satu tanwin. Satu baris, satu tanwin, satu baris, satu tanwin. Faham ke? Jadi daripada sudut penulisan, nun sukun ni satu ditulis macam ni memang bentuk nun tu, dan satu ditulis dengan tanwin. Faham ke? Faham? Okey, itu kena fahami betul-betul. Kalau tuan-puan tak fahami betul-betul ni, maka tuan-puan akan confuse. Itu datangnya istilah-istilah yang kurang tepat, yang tidak tepat. Apabila tanwin bertemu hamzah wasal, maka ditukar kepada nun iwad lah, nun wiqayah lah, nun wasal lah, nun saghir lah. Itu semua adalah istilah-istilah yang tidak tepat. So malam ini saya akan jelaskan kepada tuan-puan berkenaan dengan tanwin bertemu dengan hamzah wasal ini. Okey, ini faham betul-betul. Okey, jadi yang ini apa tuan-puan? Ini adalah nun sukun. Ini apa tuan-puan? Ni baris atas, ni tanwin. Okey, ni apa tuan-puan? Ni adalah nun sukun. Ni apa tuan-puan? Ni adalah nun sukun. Ni apa tuan-puan? Ni adalah nun sukun. Okey, memang nun sukun. Cuma ia adalah nun sukun tambahan. Okey, bukan nun sukun seperti ini. Nun asliyah, dia nun sukun tambahan yang ditambah kepada kalimah kitab bagi menunjukkan kalimah ini adalah kalimah kata nama. Okey. Ditambah dengan bentuk begini, bentuk baris, bentuk yang menyepakati baris. Okey, kalau baris atas maka ditambah dengan bentuk baris atas. Kalau baris bawah maka ditambah dengan bentuk baris bawah. Kalau baris depan seperti inilah. Dia pun kadang-kadang kita jumpa baris depan macam ni. Okey, kadang-kadang kita jumpa macam ni kan? Betul tak? So, tanwin itu yang penting tuan faham. Tanwin tu apa tuan-puan? Tanwin itu nun sukun. Jangan pindah-pindah lain. Okey, faham betul-betul. Tanwin tu apa? Tanwin tu nun sukun. Boleh tulis di ruangan komen. Tanwin itu nun sukun. Kalau tuan-puan tak faham tanwin itu nun sukun, maka nanti akan datanglah istilah-istilah yang tak tepat nanti. Nanti akan jumpa istilah-istilah tak tepat. So faham dulu, tanwin tu apa tuan-puan? Tanwin itu nun sukun. Banyak kali saya ulang ni tuan-puan. Tanwin tu apa tuan-puan? Tanwin nun sukun. Tapi bukan nun sukun yang seperti ini ditulis. Ini nun asli, ini original. Yang ini adalah tambahan. Nun zaidah ataupun nun ziyadah, tambahan. Okey, nun tambahan tetapi tak ditulis macam ni, ditulis macam ini. Gitu. Okey, jelas-jelas. Okey, sekarang itu tanwin. Sekarang tanwin ni bertemu dengan hamzah wasal. Okey, so kita ambil satu contoh. Okey, kita ambil satu contoh ni. Okey, kita ambil satu contoh. Yauma idzin al-haqq. Okey, macam mana ceritanya? Ma'izin al-haqq. Ini hamzah wasal, ini sukun, ini baris atas, ini sabdu di atas Okey, di depan. Okey, sekarang cerita dia macam mana? Sekarang yauma idzin al-haqq. Al-haqq, okey. Sekarang tanwin ini baris, ni baris. Okey, yang saya colorkan. Saya cik color, itu color ada pen. Muhammad. Okey, tuan-puan boleh bantu saya share terus. Tak ada pen pula. Alamak, stok pen tak ada kat sini. Ada pen merah. Okey, tak apa. Okey, so ini baris atas, ini adalah tanwin yang merupakan ni adalah nun sukun. Okey, sekarang nun ni mati. Sekarang tanwin ni adalah nun sukun dan nun ni dia mati. Sekarang bila dia mati, bertemu dengan hamzah wasal pada bacaan wasal. Pada bacaan wasal ada atau tak ada. So pada bacaan wasal ada tak ada. Hamzah wasal dua hukum. Ada bacaan atau tak ada. So dekat sini bila bacaan wasal dia ambil bacaan yang ni. Okey. Sekarang nun sukun ni mati.
Yauma idzin, kan mati. Yauma idzin, nampak? Yauma idzin. Okey, yauma idzin. Tolak saya je ni. Hamzah kat bawah. Okey, minta maaf. Yauma idzin. Okey, ni baris bawah, ini nun sukun. Okey, kita terjemahkan tanwin ni kepada nun ini. Yauma idzin. Sukun. Bertemu hamzah wasal gugur lah. Kemudian bertemu lam. Okey, bertemu dengan lam. Macam mana tuan-puan nak sebut nun ni terus bertemu ni? Macam mana? Boleh sebut tak? Hamzah wasal dia tak boleh baca yauma idzin al-haqqu. Sebab cerita hamzah wasal ni dia pada bacaan wasal dia gugur tuan-puan. Pada bacaan wasal dia gugur. Gugur, tak ada sebutan atau tak ada sebutan. So, bila kita yauma idzin bila baca sambung mana boleh sebut? Tak boleh. Tak boleh sebut sebab hukum dia gugur. Melainlah kita matikan yauma iz. Lepas tu kita mulakan al-haqqu. Itu cerita baru dia ada. Sekarang ni dia tak ada sebutan. So kita tak boleh baca yauma idzin al-haqqu. Dia tak boleh ada baris. Sebab pada baca wasal dia tak boleh ada baris. Dia gugur dah baris dia tu. Gugur dah sebutan dia. Nampak tak? Okey, saya ulang balik. Okey, minta maaf. Sekarang dekat dalam kitab ni dia tulis macam ni. Mana tadi? Okey, kataan kitab ni dia tulis macam ni. So saya terjemahkan dekat sini. Tak nampak. Kalau tuan-puan tak nampak, beritahu dalam ruangan komen. Nanti saya ulang. Okey. Yauma idzin al-haqqu. Okey. So, sekarang ni tanwin ni yang nombor 2 ni, okey, nombor 2 ni kita tanwin yang ni merupakan nun sukun, kita terjemahkan kepada nun yang ini. Ini baris bawah, ni ada baris bawah. Okey, sekarang ini adalah nun sukun, ini nun sukun. Kita terjemahkan dalam ni. Yauma idzin al-haqqu. Sekarang cerita hamzah wasal. Hamzah wasal pada bacaan wasal dia tak boleh bersambung tuan-puan. Dia tak boleh bersambung pula. Pada bacaan wasal dia tak boleh ada sebutan tuan-puan. So kita tak boleh baca yauma idzin al-haqqu. Tak boleh. Sebab pada bacaan wasal hukum dia gugur. Kalau kita baca yauma idzin al-haqqu, maka bacaan itu adalah salah. Kerana kita telah baca dalam keadaan bersambung dan kita telah membariskan hamzah wasal ni. Okey, tu cerita satu. Sekarang nun ini sukun. Pada bacaan wasal dia akan bertemu dengan lam ni sukun. Sekarang cerita dua sukun bertemu. Macam mana nak buat? Kalau satu baris nun baris bawah bertemu dengan lam sukun ada bunyi. Okey, contoh nun ba, okey. Nun sukun bertemu dengan ba baris tengah-tengah ada bunyi amba ataupun anba. Ada bunyi nun bertemu dengan ba. Ada bunyi tuan-puan. Okey? Contoh macam ni. Macam mana? Macam Allahumma Muhammad. Okey, macam ni lah. Ada bunyi amba. Nun mati bertemu ba ada bunyi. Tapi yang penting yang mati tu tak boleh kat awal kalimah. Tapi memang tak akan jumpa huruf mati di awal kalimah. Okey? Ada bunyi. Okey, dua-dua baris. Anaba, kita contohlah. Okey, nun dengan ba ada bunyi dua-dua baris. Satu baris, satu sukun. Anaba, ada bunyi. Sekarang ni mati. Lepas tu dia dekat tengah-tengah macam ni, dekat macam ni. Tak boleh, tak ada bunyi tuan-puan. Tak ada bunyi. Maka kaedahnya tanwin yang merupakan nun sukun ini ditukarkan kepada baris bawah. Faham ke? Faham sangat. Okey. Bukan ini adalah nun wiqayah, bukan ini adalah nun saghir, bukan ini adalah nun wasal, bukan ini adalah nun iwad. Bukan tuan-puan. Istilah-istilah yang tadi tu semua tak tepat. Dalam bab ini sebenarnya adalah nama hukum dia iltiqa' sakinain. Maka inilah kaedah dia.
Tanwin yang merupakan nun sukun, tak ada tukar-tukar, memang nun sukun. Cuma nun sukun ini, tanwin yang merupakan nun sukun, tanwin ini adalah nun sukun. Banyak kali saya ulang ni supaya tuan-puan faham. Tanwin itu nun sukun, bukan nun yang ditambah, bukan nun yang apa-apa. Tak ada, memang tanwin itu nun sukun. Cuma nun sukun ini ditukarkan baris daripada sukun kepada baris bawah. Barulah boleh baca yauma idzinil haqqu. Faham ke faham tuan-puan? Saya harap tuan-puan faham. Okey, jelas? Dan kenapa dia baris bawah? Kenapa dia baris bawah tuan-puan? Okey, asal kepada huruf-huruf yang mati, tuan-puan. Asal. Macam yang lepas, bila hamzah wasal bertemu dengan lam makrifah, asalnya, maka kaedahnya ulama tetapkan dengan baris atas. Alhamdu. Okey. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Tu baris yang atas. Tetapi bila huruf yang mati tuan-puan, okey, ni tanwin ni adalah nun sukun dan nun sukun ni mati, maka untuk disambungkan bacaan asalnya adalah dengan membariskan bawah. Itu hukum asal. Sebab tu kita baca, okey, sebagai contoh, saya bagi contoh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Ni qaf ni asalnya sukun tuan-puan. Qul. Ini asal dia sukun. Qala yaqulu qul. Memang hukum dia memang lam ni sukun asal dia. Tetapi tuan-puan pernah dengar tak? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulk. Nampak? Qulillahumma. So lam ini dibariskan bawah, betul tak? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulk. Nampak? Quli dibariskan dengan baris bawah. Itu asal tuan-puan. Itu apa tuan-puan? Asal. Tetapi ada juga kalimah-kalimah yang sukun tetapi dibariskan dengan baris atas. Contoh mina, daripada min kepada mina. Ada juga, tetapi mesti ada sebab dan syarat. Yang asal bila huruf sukun, kalau kita nak bariskan dia, mesti pada bacaan wasal yang pertama, dan mesti dihidupkan dengan baris bawah. Itu asal. Okey, ini masuk sikit bahasa Arab tuan-puan. Okey, faham ke faham? Faham sangat insya-Allah. Saya tolong jawabkan. Jadi, istilah-istilah yang kita gunakan, kita selalu gunakan nun ini bila tanwin bertemu dengan hamzah wasal, maka kita cakap nun itu, tanwin itu ditukar kepada nun iwad. Kita cakap ni nun iwad. Okey? Salah tuan-puan, tak tepat. Kenapa? Fahami maksud iwad. Okey? Fahami maksud iwad. Iwad apa tuan-puan? Iwad ganti. Iwad apa? Iwad ganti. Okey? So sekarang kita pergi cerita masuk kepada mad iwad. Sedikit. Ni mad iwad. Okey? Apa maksud iwad? Mad iwad berlaku pada tanwin atas kerana waqaf pada bacaan dibaca pada kadar harakat, pengecualian pada tanwin atas yang berada pada tak marbutah. Okey, mad iwad berlaku pada tanwin atas kerana waqaf pada bacaan dibaca pada kadar harakat. Jadi cerita mad iwad ni tuan-puan, cerita mad iwad ni sekarang ni tanwin, kita baca dengan farqan. Betul, asalnya farqan. Satu baris, satu tanwin. Okey, satu baris, satu tanwin. So ada tanwin tu, ada nun sukun tu, farqan. Bila kita waqaf, maka nun ini digugurkan, lalu datanglah alif ini menggantikan kepada tugas nun ini. Itu maksud iwad tuan-puan. Maksudnya ada yang hilang, ada yang digantikan. Okey, faham tak maksud saya? Okey, contoh, okey, ni baris atas, ni tanwin, betul tak? Okey. Tadi dah cerita, ni baris atas, ni tanwin. Okey, ni baris atas, ni tanwin yang merupakan nun sukun. Bila kita baca sambung, adalah tanwin tu. Fal fariqati farqan fal mulqiyati dhikra. Adalah tanwin tu bila kita baca sambung. Tapi
nak cerita tanwin hanya berlaku pada bacaan bersambung. Lalu kalau kita waqaf, hilang tanwin tu digugurkan, maka datanglah alif ini menggantikan kepada tanwin ini. Itu jadi iwad tuan-puan. Itu makna iwad. Okey. Sekarang ni cerita dekat sini. Masuk kat sini pula. Cerita kat sini. Sekarang ni nun ni, okey, tanwin yang merupakan nun sukun. Nun ni ada ke tak ada? Ada, tak digugurkan bacaan dia nun tu. Cuma ditukarkan daripada sukun kepada baris bawah. So kalau kita guna istilah iwad, tak tepat. Okey. Jelas tuan-puan? Saya harap tuan-puan faham. Okey. Tu satu kalau ada orang guna nun iwad. Yang kedua, ada juga yang mengatakan bahawa itu adalah nun wiqayah. Okey, nun wiqayah. Apa maksud wiqayah? Wiqayah maksudnya melindungi, perlindungan, penyelamatan. Okey, penyelamatan. Saya bahas sedikit. Masuk lagi. Jadi tuan-puan, lepas ni tuan-puan, bila cerita pasal tanwin bertemu dengan hamzah wasal, jangan lagi tuan-puan gunakan istilah nun iwad, nun wiqayah. Jangan guna lagi. Sebab istilah tu tak tepat tuan-puan. Umpama kita mendatangkan satu kaedah yang tak diajar oleh ulama. Ulama ajar bahawa tanwin ini merupakan nun sukun, dan nun sukun itu bila bertemu dengan hamzah wasal, maka nun itu yang sukun ditukarkan kepada nun baris bawah. Itu ulama ajar. Bukan nun itu adalah ditukar kepada nun iwad lah. Mana datang yang menggantikan nun? Bila kita nak gantikan, iwad tu maksudnya ganti, mesti nak ganti, mesti ada yang hilang. Sekarang nun ni ada ke tak ada? Nun tu ada. Nun tu hanya ditukar daripada sukun kepada baris bawah. Kenapa tadi dicakap ditukar kepada baris bawah? Kerana asal bila huruf yang mati, bila kita nak hidupkan dia, nak bariskan dia pada bacaan wasal, mesti kita kena bariskan dengan baris bawah. Itu asal dia. Tetapi ada juga yang dibariskan dengan baris atas, ada juga dibariskan dengan baris depan. Tetapi mesti ada sebab dan syarat. Itu cerita dia. Okay, so kalau kita kata nun wiqayah, wiqayah tu apa maksud tuan-puan? Wiqayah tu maksudnya adalah perlindungan. Okay, perlindungan. Dan nun wiqayah ni tuan-puan, biasa dia akan masuk pada fi'il. Biasa dia akan masuk pada mana? Pada fi'il. Okey, saya ambil contoh ni. Okey, fatarani wa ja'alani. Okey. Dan dia yang menjadikan aku, dan dia yang menjadikan aku. Sama. Ni tak ada dan lah ni. Ni dia menjadikan aku, dia menjadikan aku. Sama. Fatara dengan ja'alani, dia telah menjadikan. Sekarang ni masuk dia menjadikan saya. Dia menjadikan saya. Ya ni saya. Okey, ya ni saya. Tetapi dalam kaedah bahasa Arab, okey, dalam kaedah bahasa Arab, kita tak boleh jumpa huruf bahasa Arab pula. Huruf terakhir daripada fi'il dengan baris bawah. Kita tak jumpa. Kita contoh daraba, kita tak akan jumpa darabi. Tak ada. Kita tak akan jumpa huruf fi'il yang baris bawah akhirnya. Kita akan jumpa baris atas, baris depan dengan sukun. Baris bawah tak ada. Memang kaedah bahasa Arab tak ada tuan-puan. So nak ceritanya, dia telah menjadikan saya. Saya ni, ya ni saya. Okey, ya ni domer. Okey, domer lah. Domer satu kata ganti nama. Okey, domer yang bersambung. Muttasil. So dia telah menjadikan saya. Okey, dia telah menjadikan saya. Masuk bahasa Arab pula. Okey, so ra ni kita tak boleh terus fatari. Sebab dalam kaedah bahasa Arab, fi'il tidak boleh dibariskan dengan baris bawah. Itu tuan-puan kena pegang. Fi'il tak boleh baris dengan baris bawah. Dia hanya boleh baris atas, baris depan, baris dengan sukun saja. Cuma ketika sukun, kalau nak sambung, baru jumpa baris bawah. So sekarang ni, ra ni tak boleh baris bawah, lam ni tak boleh baris bawah. Maka datanglah satu nun. Inilah nama dia nun wiqayah, yang menyelamatkan kepada huruf terakhir ini daripada baris bawah. Itu nun wiqayah. Sekarang nun ini sebagai penyelamatan, sebagai
sebagai pelindung daripada huruf terakhir daripada fi'il ini. Huruf terakhir daripada fi'il ini dari dibariskan bawah. Sebab kaedah bahasa Arab, huruf terakhir dalam fi'il tak boleh baris bawah. Kita akan jumpa baris depan, kita akan jumpa baris atas, kita akan jumpa baris sukun. Kita akan jumpa sukun. Baris bawah tak jumpa tuan-puan. Daraba yadribu idrib, qatala yaqtulu uqtul, kataba yaktubu uktub. Tak jumpa baris bawah. Okey, tak jumpa. Itu nun wiqayah. Jadi saya harap tuan-puan faham. Okey, saya harap tuan-puan faham. Maka tak ada lagi istilah nun iwad tak tepat. Maka tak ada lagi istilah buang satu baris ganti satu nun tak tepat. Itu cerita dia tuan-puan. Kalau ada orang cakap buang satu baris ganti nun, tak tepat. Tak tepat juga tuan-puan. Bukan buang satu baris ganti nun, tetapi satu baris daripada dua baris ini yang merupakan nun sukun ditukarkan kepada nun baris bawah. Itu yang tepat. Okey tuan-puan, boleh? Sebenarnya tuan-puan, benda-benda keaslian, okey, keaslian penyampaian ulama, perbahasan ulama kalau disampaikan, sebenarnya kita orang awam pun boleh faham. Cuma kadang-kadang ada yang memudah-mudahkan dengan istilah-istilah yang baru yang akhirnya dia mencelarukan perkara ini. Itu ceritanya. Kalau dia menerangkan seperti ini, contoh saya terangkan kepada tuan-puan, siapa yang faham sila komen faham, dan siapa yang tak faham sila komen tak faham. So saya boleh dapat satu bancian daripada perbahasan saya ni. Adakah tuan-puan tak faham? Cakap tak faham, saya ulang lagi sekali. Kalau tuan-puan faham, cakap faham, saya syukur. Sebab inilah keaslian sesuatu ilmu yang datang daripada ulama kepada kita, yang perlu kita jaga agar kita faham dengan tepat sebagaimana yang ulama syarahkan, bahaskan, sampaikan, turunkan, wariskan kepada kita. Itulah ceritanya. Itulah yang saya nak sampaikan pada malam ini, insya-Allah. Jom sama-sama kita. Sekarang tuan-puan dah faham, so jadi mudahlah. Okey, dah faham jadi mudah. Bila khairan dengan al-wasiyah baca sambung, jadi tanwin yang merupakan nun sukun tukar kepada nun baris bawah. Khaira baris atas kekalkan tetap baris atas. Khairanil wasiyatu. Dia akan jumpa macam ni bacaan dia. Ini bukan saya nak buat macam ni, tapi ini adalah sebagai bentuk dan menjelaskan kepada tuan-puan ini adalah cara bacanya, ini adalah cara tulisannya. Bila kita dah faham macam ni tuan-puan, maka kita jumpalah 33 tempat 33 atau 32 tanwin bertemu hamzah wasal dalam Quran ni kita boleh baca, kita boleh faham, kita boleh praktikalkan. Itulah maksud saya. Maaf Ustaz, saya masih tak faham. Mungkin puan tak join daripada awal. Okay, so insya-Allah lepas ni puan boleh tengok kita punya ulangan, join daripada awal. Mungkin tak join daripada awal. Okey, bila tak join daripada awal tu faktor tak faham. Tapi saya meraihkan, saya ulang lagi sekali. Okey, saya ulang. So malam ni mungkin tak sempat kita nak praktikal semua bacaan. Kita praktikal sebahagian. Yang penting tuan-puan faham. Okey, pertama sekali saya ulang lagi sekali. Okey, ulang lagi sekali. Okey, jangan left tuan-puan. Tuan-puan tolong jangan left. Kalau tuan-puan left, maka dia akan tak faham. Okey, tuan-puan relax, saya bantu tuan-puan insya-Allah. Okey, ni tanwin. Kitabun, kitaban, kitabin. Okey, ini baris depan, ini tanwin. Ini baris atas, ini tanwin. Ini baris bawah, ini tanwin. Jelas? Okey, ini baris depan, ini tanwin. Ini baris atas, ini tanwin. Ini baris bawah, ini tanwin. Okey, bukan dua-dua ni tanwin tuan-puan. Okey, bukan dua-dua ni tanwin. Satu je tanwin. Tanwin itu adalah yang mendampingi baris depan. Tanwin itu adalah yang mendampingi baris atas. Tanwin itu adalah yang mendampingi baris bawah. Okey? Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah SWT, tanwin ini kena faham betul-betul. Tanwin ini adalah nun sukun.
Okey, tanwin ini adalah nun sukun. Cuma nun mati lah, nun mati. Cuma tanwin tak ditulis macam ni. Tak ditulis macam ni, tetapi ditulis macam ini. Kerana apa? Kerana dia adalah nun sukun tambahan. Ditambah kepada kalimah kitab. Asalnya kitabu, ditambah tanwin jadi kitabun. Ditambah pada kalimah kitab ni untuk menunjukkan kalimah ini sebagai tanda kalimah ini adalah kata nama. Masuk sikit bahasa Arab, okey? Sebagai tanda kalimah ini adalah kata nama. Dalam bahasa Arab dia ada kata nama, kata kerja, kata sendi. Okey, isim, fi'il, huruf. Isim kata nama. Jadi tanda kita nak kenali bahawa itu adalah kata nama, maka ada tanwin ini. Okey, jelas? Dan tanwin ini adalah apa tuan-puan? Nun sukun. Jadi nun sukun ada dua bentuk tulisan. Satu memang ditulis dengan bentuk macam ni. Bentuk nun lah. Nun yang ada tanda ataupun nun yang kosong. Okey, nun yang kosong macam ni. Macam ni nun kosong. Okey. Ni nun kosong. Nun sukun tapi kosong. Okey. Ni nun sukun tapi kosong. Okey, ni. Okey, nun sukun tapi kosong. Okey, so nun ni kita akan jumpa dalam Quran. Nun sukun ni akan jumpa dalam Quran bentuk macam ni, kosong dan bentuk macam ni. Ni nun sukun ni ada 3 jenis bentuk je dalam Quran. Okey tuan-puan. Daripada sudut yang bentuk macam nun, ada lagi satu bentuk macam ni. Ini nun sukun juga. Okey. So penulisan nun sukun ada bentuk macam ni, bentuk nun. Nun ada tanda atas sukun, nun ada kosong, nun sukun tapi kosong, nun sukun ada tanda mim. Ada nun sukun tapi bergabung bersama baris, iaitu dinamakan sebagai tanwin. Faham ke? Faham sangat. Okey. Bagus soalan. Kenapa Puan Fauziah Zain? Kenapa kasrah nun? Okey, nanti saya sampaikan. Tadi saya dah bagi tahu, okey? Jangan pergi mana-mana, stay tuan-puan kat sini. Jadi, sekarang tanwin ini adalah nun sukun. Saya ambil kalimah baru lah. Saya ambil kalimah baru. Okey, saya ambil kat sini. Ambil ni lah. Ambil ni Ambil ni ambil ni. Mana Ustaz Muhammad? Tak nampak. Okey, saya ambil ni. Okey, ni. Okey. Dal baris bawah. Dal tanwin bawah. Ataupun ambil ni. Okey, ambil ni lah. Dia kontra sikit dengan baris. Okey, kontra sikit. So, saya ambil ni satu kalimah. So, malam ni mungkin tak sempat nak. Ustaz Zaid kena lambat sikit malam ni buat as-sajadah dan al-mulk. Lun. Okey, ni balik depan ni tanwin. Okey. Taraf tumuha. Okey. So wa amwalun iqtaraftumuha. Sekarang ini baris depan, ini tanwin. Tadi kita dah tahu. Okey? Ini baris depan, ini ada tanwin. Bukan dua-dua ni tanwin tuan-tuan. Tanwin satu saja. Ini tanwin, ini baris depan. Jadi tanwin ini merupakan apa tuan-tuan? Nun sukun. Apa tuan-tuan? Nun sukun. Sekarang cerita dia, bila nun ni mati, bertemu dengan nun ni mati, macam mana nak bunyikan tuan-tuan? Tak boleh bunyi. Kalau dua-dua hidup macam ni, wa dengan hamzah dua-dua hidup, dua-dua baris, boleh bunyi wa-a. Kalau satu hidup, satu mati, boleh bunyi am. Okey, am boleh bunyi. Tetapi ceritanya dua-dua mati. Tanwin ni merupakan nun sukun, nun mati. Ni mati. Hamzah wasal tadi saya dah cerita, dia dua saja hukum, gugur dengan ada isbat. Dia ada hazaf dengan isbat. Okey, gugur dibuang pada bacaan wasal. Sekarang kita nak baca bersambung. Baca wasal tu sambung. Sekarang kita nak sambung daripada amwal
dengan iqtaraftumuha. Kalau kita mati sini, tak ada cerita iltiqa sakinain. Wa amwal. Habis. Sambung sini. Tak ada cerita bacaan wasal. Tak ada cerita tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Tak ada cerita iltiqa sakinain. Tak ada cerita nun mati bertemu dengan qaf mati. Tak ada cerita. So dia akan jadi hukum lain. So tanwin dekat sini dengan baris depan, kalau kita waqaf, maka dua-dua digugurkan. Itu hukum dia. Kemudian hamzah ini akan dibariskan dengan baris bawah kerana dia berlaku pada fa'il, dan huruf ketiga adalah baris atas. Itu cerita hukum dia kalau kita waqaf. So bila waqaf, kalimah amwal sambung dengan kalimah iqtaraftumuha, dia cerita hukum lain. Sekarang kita cerita hukum bacaan bersambung. Dia hukum lain. So tanwin ini merupakan hamzah wasal mati. Nak disambungkan bacaan, hamzah wasal gugur bacaan. Nak ditemukan kepada qaf yang mati. Macam mana nak bunyi tuan-puan? Dua-dua mati. Maka kaedahnya mesti dibariskan huruf pertama yang mati itu. Jadi nun ini dibariskan dengan baris bawah. Dan nun ini bukanlah nun iwad, bukanlah nun wiqayah. Tadi saya dah cerita nun iwad. Iwad tu maksudnya apa? Ganti. Bila ada yang hilang baru ganti. Nun wiqayah sebagai menyelamatkan kepada huruf terakhir daripada fa'il, daripada baris bawah. Jadi ditambah nun iwad untuk menyelamatkan, untuk melindungi huruf terakhir daripada fa'il tadi, daripada baris bawah. Sebab fa'il dalam kaedah bahasa Arab tak boleh baris bawah tuan-puan. Okey, itu dalam kaedah bahasa Arab tak boleh baris bawah. So itu cerita dia. Itu nun wiqayah, itu nun iwad. So nun ni memang nun. Tanwin ni memang nun. Tak ada tukar-tukar, tak ada buang-buang. Cuma nun tanwin yang merupakan nun yang sukun ditukar kepada baris bawah. Itu dia punya kaedah. So wa amwalu baris depan tanwin yang merupakan nun sukun ditukarkan daripada sukun kepada baris bawah. Wa amwaluniqa. Kenapa baris bawah? Okey, cerita dalam kaedah bahasa Arab, setiap huruf yang sukun, yang mati, apabila ingin dihidupkan, maka asal dia mesti baris bawah. Asal dia mesti apa tuan-puan? Baris bawah. Cuma ada yang dibariskan dengan baris atas, ada yang dibariskan dengan baris depan, tetapi mesti ada sebab, mesti ada syarat. Okey. Contoh balaghaniyal. Sepatutnya balaghani, tapi tak balaghani ni ya kan, nun wiqayah, ni dengan ya tu balaghaniyal dibariskan baris atas. Ada juga yang dibariskan dengan baris atas, minal mu'minina, mina sepatutnya min tetapi dibariskan dengan baris atas. Itu semua ada sebab dan syarat. Okey, cuma asal bila huruf yang mati nak dihidupkan mesti dengan baris bawah. Itu asal dia. Kaedah meletakkan itu adalah asal baris yang perlu diletakkan kepada huruf yang mati apabila huruf yang mati itu ingin dihidupkan, dan mesti pada bacaan yang bersambung. Okey, faham? Tu cerita dia. Jadi tuan-puan dah faham ini tanwin, dan tuan-puan faham ini nun sukun, dan tuan-puan faham bila nun sukun bertemu dengan hamzah wasal, maka nun ni baris bawah je. Itu kaedah je. Tukar daripada sukun kepada baris bawah. Itu sahaja kaedah dia. Bukan tambahan nun iwad. Kenapa bukan tambahan nun iwad? Macam tadi saya kata. Okey. Istilah yang tak tepat bila cakap nun iwad. Kenapa? Allahumma salli ala Muhammad. Kerana iwad itu sendiri, iwad. Okey, iwad. Apa maksud iwad? Ganti. Okey, mad iwad adalah mad yang menggantikan nun itu daripada alif. Macam ni menggantikan nun, ataupun alif yang menggantikan nun. Okey. Kita baca fal'asifati asfa, fa kan, kita tak baca fan. Okey, ini baris atas, ini tanwin. Okey, dan tanwin ini adalah nun sukun. Apa dia tuan-puan? Nun sukun. Asfan. Betul tak? Kita baca asfan. Okey, tetapi bila waqaf,
maka digugurkan nun sukun ini. Maka datang alif ini menggantikan kepada nun ini. Itu maksud tanwin, itu maksud iwad. Maksudnya ada ganti. Contoh, contoh tuan-puan, saya telah menyebabkan tuan-puan hilang duit. Hilang RM10. Saya telah menyebabkanlah, contohlah tuan-puan upah saya pergi kedai. Suruh beli nasi lemak 10 bungkus. Tuan-puan bagi saya RM10. Tuan-puan upah saya 2 bungkus nasi lemak. So saya bawa tuan-puan punya duit RM10. Tiba-tiba dalam perjalanan hilang duit saya. Maka saya telefon tuan-puan, duit hilang. Maka atas saya untuk ganti. Betul tak? Itulah maksud ganti tuan-puan. Ada yang hilang, ada yang ganti. Maka nun ini hilang, sebutannya ada yang ganti. Gantinya alif ni. Dan alif ni nama pun alif. Alif ni nama dia alif mad iwad. Itu nama alif ni. So ada yang ganti. Sekarang ni kalau kita istilah ni adalah nun iwad, kena tak? Tak kena. Sekarang nun tu tak hilang. Tanwin yang merupakan nun sukun tu tak hilang. Cuma tanwin yang merupakan nun sukun itu dibariskan dengan baris bawah. Ditukar daripada nun sukun kepada baris bawah. Itulah ceritanya. So sedikit. Jadi kalau waqaf jami'a allazi. Kalau wasal jami'a bertemu dengan nun sukun an, nun sukun tukar pada baris bawah ni, terus jami'anillazi. Qauma asal, qauman bertemu dia daripada step qauma bertemu nun sukun, qauman bertemu dengan tanwin, qauman, tanwin yang merupakan nun sukun tukar kepada nun baris bawah, qaumanillah. Kenapa baris bawah? Tadi saya cakap setiap huruf yang mati, bila kita nak bariskan dia pada bacaan yang bersambung, maka huruf tu dibariskan dengan baris bawah. Itu asal. Asalnya mesti baris bawah. Tetapi ada juga yang dibariskan dengan baris selain baris bawah. Mesti kenapa, ada sebab kenapa dibariskan selain baris bawah. Tapi bila mati nak sambung, baris bawah. Sebagai contoh, Ustaz Muhammad. Saya ambil ul tadi lah sebab saya perasan yang tu, yang lain saya tak perasan. Saya ambil ul. Ul. Ini huruf mati. Ul. Lam ni mati. Lam ni mati. Tuan-puan pernah dengar qulid'u? Qulid'ullah. Qulid'ullah. Pernah dengar? Qulid'ullah. Nampak? Lam ni asalnya mati tuan-puan. Lam ni asalnya mati. Qul ud'ula. Qul, kaedah ni sama. Cuma yang ini dah siap-siap dibariskan. Qul ud'ullaha. Lam ni mati bertemu dengan hamzah wasal. Hamzah wasal bila nak baca sambung, kita tak boleh baca qul ud. Tak boleh sebab hamzah wasal ni dua hukum, gugur bacaan. So tak ada bacaan dia. So sukun bertemu sukun, kena hidupkanlah yang ni. Jadi nak hidupkan dia dengan baris apa? Dengan baris bawah. So tapi tuan-puan takkan jumpa yang ni sukun, dia dah sedia dibariskan. Qulid'ullah ataupun qulillahumma malikal. Saya rasa tuan-puan mesti biasa dengan ayat tu. Qulillahumma lahum ma. Ni hamzah wasal. Nampak? Lam ni dah sedia dibariskan. Tapi asal dia lam ni mana? Sukun. Asal dia qala yaqulu qul, sukun. Tetapi dah disediakan baris bawah. Inilah asal. Bila hurufnya mati, hukum asal dia baris dengan baris bawah. Ulama letak begitu tuan-tuan. So ni sukun asal bertemu dengan lam yang sukun. Hamzah wasal dah tak ada lah. Lam ni dah diidghamkan ke dalam ni. So lam yang sukun tu ada dekat sini sebab dia ada tanda sabdu ni. Lam ni dah tak ada. Pada sebutan tak ada, pada tulisan je ada. Yang ada pada sini lam sukun tu. So lam sukun, kan pada ni kan kita sebut qulil tu kan lam sukun. So ni sukun
Ini sukun macam mana nak bunyi? Tak boleh bunyi. Maka dihidupkan huruf ini dengan baris bawah. Itulah cerita. Dia tak ada tambah-tambah lain tuan-puan. Tak ada tambah nun iwad lah, nun iqayah lah, nun sorir lah, nun wasal lah. Mana ada? Tak ada. Okey, itu sahaja untuk perbahasan saya malam ni. Saya harap tuan-puan faham. Dan insya-Allah jumpa besok kita untuk pembacaan muka surat ni. So saya dah terlebih 1 minit. Jadi tuan-puan jangan lupa bersama dengan Ustaz Zahid. Dan jangan lupa bersama dengan saya tuan-puan setiap malam kita belajar kitab ni. Okey. Jadi tuan-puan yang dah terlepas boleh tengok dekat YouTube kita Al-Quran Maksud Hidup daripada muka surat 1 sampai yang muka surat 60. 50 lebih lah kita dah upload. Itu untuk yang lepas. Untuk makluman tuan-puan, kita setiap malam pukul 9-10 malam akan belajar kitab ni. Saya akan bantu tuan-puan sebab tuan-puan dah beli kitab ni, saya hargai. Sebab banyak orang bila dia dah beli kitab dia tanya, "Ustaz tak buat kelas." Asalnya kita nak eksklusifkan kitab ni untuk pelajar kita, tetapi kerana faktor ramai orang yang perlukan macam ni lah, perlukan penyampaian. Maksud saya perlu kepada ilmu tu, maka kita publikkan dia, kita edarkan dia dan kita buat macam ni. Okey, kita buat macam ni. So bila orang luar beli, mula-mula kita jual sikit-sikit, lama-lama kita dah jual secara public sekarang lah. So bila orang beli, orang tanya macam mana nak belajar. Sebab kitab ni kita asas macam ni, cerita macam ni kan, cerita macam ni, penerangan. Jadi menjadi tanggungjawab saya untuk menerangkan kepada tuan-puan bagaimana cerita dia. Bila besok masuk nanti bab mat badal, saya akan syarahkan juga. Nanti akan lusa lah. Saya akan syarahkan mana cerita ni datang mat badal ni. Jadi tanggungjawab saya untuk bantu tuan-puan belajar guna kitab ni. So sebagai penghargaan kepada tuan-puan yang dah beli kitab ni, saya hargai, terima kasih banyak. Jadi yang belum beli boleh dapat kitab ni, insya-Allah saya bantu. Habis nanti belajar kitab ni, kita akan belajar lagi, ulang balik. Kita akan ulang balik untuk 2 kali lah. Saya target kitab ni kita akan ulang 2 kali perbahasan sebelum keluar lagi satu edisi yang kemas kini. Sebab edisi kemas kini tu dia ada tambahan beberapa bab, insya-Allah. Terima kasih, jazakumullah khairul jazak. Jangan lupa tuan-puan bersama Ustaz Zahid lagi pukul 10 dalam sesi As-Sajadah dan Al-Mulk, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairul jazak. Okey, last tuan-puan, nanti 22 hari bulan kita akan keluarkan 22 hari bulan kita akan keluarkan video-video tajwid ringkas. Jadi kalau lalu dekat tuan-puan punya FB, wall FB tuan-puan, dekat Instagram ke, dekat TikTok ke, tuan-puan tolong share. Okey, itu adalah video-video perkongsian daripada asatizah kita berkenaan dengan permasalahan ilmu tajwid dan ilmu bacaan Quran, insya-Allah. Jazakumullah khairan jazak. Jangan lupa like Facebook kita, jangan lupa follow kita punya TikTok, jangan lupa follow Facebook kita, setting si first, insya-Allah. Assalamualaikum.